Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, selamat datang ke kuliah UBM 3262, Keterampilan Wacana Akademik Bahasa Melayu. Jadi hari ini saya akan mengajar anda berkaitan dengan aspek pengucapan awam yang lebih berfokus kepada perbentangan. Baik, kenapa kita berfokus kepada perbentangan? Kerana di dalam dunia akademik ataupun campus life, biasanya anda akan menggunakan elemen perbentangan bagi aspek penyampaian tugasan. Disebabkan oleh itu, dalam pengucapan awam pada hari ini, saya akan fokuskan kepada aspek perbentangan. Kalau kita lihat, pengucapan awam merupakan satu kaedah komunikasi yang menggunakan anggota komunikasi lisan. Anggota komunikasi lisan ni contohnya ialah seperti mulut, lidah, gigi, okey, yang akan mengeluarkan bunyi ataupun mengeluarkan suara. Dan perkara ini akan dibantu dengan anggota komunikasi bukan lisan atau lebih dikenali sebagai body language ataupun gerakan gaya bahasa badan. Okey, contohnya ialah tangan, postur tubuh, cara kita berdiri, mimik muka, dan perkara ini juga dibantu dengan nada suara, okey, tinggi rendah nada suara ataupun kelangsingan bunyi untuk mempengaruhi pendengar. Jadi saya boleh katakan bahawa pengucapan awam ni ialah kaedah komunikasi yang menggunakan anggota komunikasi lisan seperti mulut, lidah, gigi, okey, dan juga dibantu dengan body language ataupun gerakan gaya bahasa badan di samping dengan nada suara. Ketiga-tiga aspek ini digunakan untuk mempengaruhi pendengar. Terus kepada aspek perbentangan. Baik, perbentangan merupakan proses untuk mengupas sesuatu topik di hadapan audiens. Biasanya, topik tersebut telah diberi kepada kita untuk persediaan dan topik itu perlulah syarat dengan maklumat yang disampaikan melalui ucapan, teks, gambar, video, rakaman audio atau komponen multimedia. Okey, apabila kita berada pada zaman teknologi pada hari ini, biasanya kita akan menggunakan alat bantu perbentangan lah. Dan kebiasaannya, perbentangan ini dilakukan oleh ahli profesional yang telah mempunyai kemahiran berucap atau dikenali sebagai speaker. Pun begitu, tidak semestinya perbentangan ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang baru bermula atau dikenali sebagai beginner. Kemahiran perbentangan ini sebenarnya perlu digilap dan dibina seawal mungkin agar seseorang individu itu mampu untuk menyampaikan maklumat dengan baik. Baik, jenis pengucapan awam. Jenis pengucapan awam dia ada aspek hafalan, bacaan, spontan dan extemporaneous. Baik, hafalan. Hafalan ini biasanya berlaku apabila pengucap itu menghafal satu demi satu fakta ataupun ayat. Biasanya keadaan ini berlaku dalam situasi pidato. Tetapi hafalan juga boleh berlaku sewaktu kita menghafal sesuatu poin penting yang mungkin boleh memberi impak kepada pendengar. Contohnya ialah seperti kata-kata hikmah ataupun poin-poin yang mudah untuk kita ingati. Kemudian, dalam aspek ucapan bacaan. Ucapan bacaan ialah ucapan yang kita perlu membaca satu demi satu ayat untuk menyampaikan fakta. Dalam keadaan ini, ucapan dibaca itu boleh dilakukan sekiranya melibatkan fakta ataupun data yang konkret dan juga agak panjang dia punya bilangan ayat ataupun perenggan. Maka kita boleh membaca.
Pun begitu, ucapan bacaan ini dia akan menjadi satu keadaan yang kaku sekiranya kita tidak ada kontak mata kepada audiens. Kontak mata atau lebih dikenali sebagai eye contact adalah amat penting untuk dijadikan sebagai salah satu gaya bahasa badan yang sempurna. Maka, dalam keadaan kita membaca itu sekalipun, kita perlu juga memainkan peranan untuk melihat kepada audiens. Ucapan yang seterusnya ialah ucapan spontan. Ucapan spontan ini ialah ucapan yang berlaku secara tiba-tiba dan kebiasaannya berlaku kepada pengucap yang mempunyai pengalaman ataupun yang mempunyai kemahiran untuk berucap. Ucapan spontan ini boleh dilakukan dengan syarat kita telah membuat bacaan tentang sesuatu topik itu terlebih dahulu. Dalam bahasa mudah, ialah kita study dulu, kita buat revision dulu, kita kena ulang kaji dahulu bahan-bahan yang kita telah cari dan kita cuba rumus mengikut pemahaman kita sendiri dan kita bolehlah menyampaikan ucapan secara spontan itu mengikut apa yang kita telah fahami. Dan ucapan extemporaneous pula ialah ucapan yang merangkumi ketiga-tiga aspek ucapan tersebut. Yang pertama ialah hafalan, yang kedua ialah bacaan, yang ketiga ialah spontan. Apabila ketiga-tiga aspek ucapan ini bergabung, maka terhasillah ucapan extemporaneous. Pun begitu, ucapan spontan merupakan ucapan yang paling dominan dalam extemporaneous. Maksudnya, pelajar masih lagi perlu kaji dan menguasai aspek ucapan spontan ini dan disusuli dengan elemen hafalan dan juga bacaan. Hafalan boleh jadi dalam satu aspek kata-kata hikmah, pantun atau salutasi tertentu. Manakala bacaan pula boleh merangkumi daripada aspek data, fakta ataupun statistik yang melibatkan angka-angka yang agak kompleks. Maka, boleh dikatakan bahawa pengucapan extemporaneous ialah ucapan paling seimbang dan sesuai digunakan dalam perbentangan. Ucapan ini boleh diadaptasi dalam pelbagai aspek seperti durasi masa, tema dan lapisan audiens. Selesai jenis pengucapan awam, kita lihat langkah-langkah membuat pengucapan awam. Terdapat 5 langkah untuk membuat pengucapan awam. Langkah pertama ialah membuat ucapan salutasi atau lebih dikenali sebagai pembuka kata. Biasanya, apabila kita berucap, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Okey, kita bagi salam dan kita perkenalkan diri kita dari fakulti mana, semester berapa dan nyatakan apakah tajuk yang anda akan sampaikan. Kemudian, kita akan pergi kepada langkah kedua, iaitu menyampaikan isi ucapan. Kebiasaannya, isi ucapan ini akan ditentukan melalui ayat topik yang agak pendek. Okey? Dan dalam satu aspek, ayat topik ini boleh jadi melibatkan skop ataupun reasoning ataupun sebab. Okey? Contohnya kalau skop, contohnya ialah pada hari ini saya akan menyampaikan ucapan mengenai kekuatan dan kelemahan bahan yang telah saya kaji. Maka skop ia adalah melibatkan daripada aspek kekuatan dan juga kelemahan. Kalau reasoning pula adalah dia lebih detailing ataupun orang kata sebagai lebih kepada aspek orang kata sebagai lebih detail dan juga lebih panjang. Biasanya reason ini dia berlaku apabila ucapan itu memerlukan durasi yang agak panjang.
Sekiranya pendek, dinasihatkan untuk menggunakan prospek scoping ataupun scope. Okey, menyampaikan isi lanjutan. Isi lanjutan ini biasanya adalah huraian dan huraian itu biasanya kita kembangkan menggunakan ayat kita sendiri dan inilah elemen spontan yang akan berlaku. Pun begitu, dalam menyampaikan isi lanjutan ini juga ada elemen yang berkaitan dengan bacaan ataupun contoh. Langkah keempat ialah menjawab soalan penonton. Biasanya, pengucapan awam yang baik adalah bila berlakunya elemen Q&A ataupun soal jawab antara pengucap dengan audiens. Dan langkah terakhir ialah kita menutup ucapan dengan membuat sedikit rumusan berkaitan dengan elemen ucapan dan kita tutuplah ucapan tersebut dengan tertib. Baik, kita lihat dari prospek strategi pengucapan awam iaitu elemen perbentangan. Terdapat 3 prospek. Yang pertama ialah fizikal, yang kedua ialah visual, yang ketiga ialah konteks. Mari kita lihat yang pertama dari aspek fizikal. Fizikal ini merangkumi daripada postur tubuh. Sama ada kita berdiri ataupun kita duduk, pastikanlah postur tubuh kita ini berada dalam keadaan yang selesa. Kalau lelaki mestilah duduk tegak dan buka dada sedikitlah. Kalau perempuan tak perlu tetapi duduklah dengan tegap dan nampak firm. F-I-R-M. Lebih nampak tegas tetapi masih lagi mengekalkan kesantunan. Mainkan peranan kontak mata ataupun eye contact jika anda berucap melalui aplikasi-aplikasi multimedia, contohnya Zoom, Google Meet dan sebagainya. Buka kamera dan lihat kepada lensa kamera tersebut. Okey? Dan kemudian ada syarat apabila kita memainkan kontak mata. Pastikan kita melihat eye contact ataupun kontak mata audiens atau lensa kamera itu 1 atau 2 saat saja untuk setiap kali berucap, kemudian kita lihat di tempat lain, kemudian kembali ke semula kepada kontak mata. Jangan sesekali kita lihat kontak mata itu lebih daripada 2 saat kerana dia agak bersifat ganjil. Ketiga ialah dari elemen suara. Suara ini dia mempunyai pelbagai aspek kelasingan bunyi. Maka apabila kita menggunakan suara itu, pastikanlah ianya jelas dari aspek sebutan dan juga dari elemen bagaimana kita menaikkan atau merendahkan nada suara. Mimik muka juga memainkan peranan. Pastikanlah mimik muka itu adalah menepati konteks ucapan kita. Visual. Apabila anda menggunakan teknologi dalam pengucapan awam, pastikanlah alat bantu anda itu adalah dalam keadaan yang bersedia. Boleh jadi anda boleh mencuba dahulu aspek elemen visual itu di dalam kelas, kemudian barulah anda boleh memulakan ucapan. Contohnya ialah ketika berada dalam bilik kuliah, anda boleh mencuba projektor. Okey, di dalam kelas ataupun sistem audio. Ataupun jika anda berada di luar kelas dan anda akan merakam ucapan tersebut, pastikan alat bantu itu juga boleh digunakan. Contohnya ialah rakaman audio. Alat bantu ini juga meliputi aspek seperti Canva ataupun sebagai orang kata sebagai alat bantu paparan. Contohnya Canva, PowerPoint dan sebagainya. Dan dalam aspek tersebut, pastikan ianya bersifat mesra audiens iaitu tidak terlalu padat ataupun tidak terlalu minimalis.
Dan alat bantu ini juga, contohnya seperti bahan teknologi, pastikan dia berfungsi dengan baik dan diletakkan dalam elemen warna yang sesuai. Pastikan kita teliti dalam penyediaan alat bantu ini. Contohnya, sekiranya anda menggunakan telefon bimbit untuk merakam sesuatu perkara, yang penuh itu adalah bateri, bukannya memori. Konteks. Baik, konteks ini melibatkan bahan, penguasaan isi dan juga anekdot. Bahan yang dicari ialah merangkumi bahan yang telah ditetapkan dalam konteks topik yang akan dibentangkan. Dan sewaktu kita membentang, jangan sesekali baca slide. Kuasai dulu isi yang akan ingin dibentangkan. Pastikan anda menguasai isi dahulu. Elemen slide yang baik ialah tidak melebihi dari 10 slide. Dan dalam satu aspek yang lain ialah kita perlu menguasai isi dan juga mencuba kaedah anekdot, iaitu menyesuaikan isi dengan situasi semasa terkini. Bahan bantu perbentangan. Kita lihat di sini, kita ada Canva, Prezi, Genially, Pitch and Zoho. Canva menawarkan salah satu pelan percuma yang paling baik dan banyak template yang boleh dipilih secara percuma. Dan dia membenarkan perbentangan terus melalui laman sesawangnya. Biasanya pada ketika ini, ramai pelajar suka menggunakan Canva. Jadi ini juga boleh ditafsirkan ataupun boleh diambil sebagai bahan bantu perbentangan. Kedua ialah Prezi. Perbentangan boleh dibuat dengan memfokuskan pada topik dan subtopik. Paparan perisian lebih menarik dan interaktif melalui zoom in dan zoom out. Aliran maklumat perbentangan seakan-akan teks perbualan. Elemen Prezi ini lebih kepada aspek mind mapping ataupun peta minda dan dia akan ada elemen zoom in dan zoom out bagi sesuatu elemen peta minda. Tetapi kadang-kadang Prezi ini juga dia akan memberi masalah motion sickness atau audience akan berasa pening bila terlalu banyak zoom in dan juga zoom out. Genially ialah aplikasi yang boleh membangunkan kandungan secara interaktif iaitu slide perbentangan, poster, infografik, kuis dan sebagainya. Dan dia mempunyai banyak template yang menarik, sama ada versi percuma atau berbayar. Jadi boleh dikatakan Genially adalah alternatif bagi Canva. Dan Pitch ialah cara mudah untuk menghasilkan dan berkongsi slide perbentangan yang menarik dan boleh disesuaikan dengan tema atau tujuan perbentangan. Jadi pengguna boleh mengajak rakan-rakan bekerjasama dalam penghasilan slide tersebut. Zoho Show, aplikasi percuma yang menawarkan penyuntingan slide yang bersih dan intuitif iaitu bersifat naluri, membenarkan perkongsian dan kerjasama rakan pasukan untuk membina dan menyunting slide. Jadi dia lebih sesuai untuk pasukan dan pembina slide boleh mengunci slide setelah siap untuk mengelakkan pindaan dibuat oleh ahli sepasukan. Maksudnya dia lebih safety lah, dia ada password dia. Ciri-ciri slide yang baik ialah ada 6, susun atur yang menarik, latar belakang dan warna, point, font dan saiz, satu slide, satu idea, animasi dan transisi, grafik, carta dan multimedia. Susun atur. Untuk setiap slide, kalau boleh jadikan dia sama untuk setiap slide. Ada tajuk, subtajuk, logo pada kedudukan yang sama.
jidar font, siphon dan warna konsisten pada setiap slide. Biasanya slide yang agak profesional dia tidak perlu ada banyak elemen-elemen ataupun orang kata sebagai pelbagai desain untuk satu tajuk. Tajuk yang sama dan kalau boleh gunalah elemen-elemen dan kedudukan yang sama. Konsistensi adalah terbaik. Latar belakang dan warna ini adalah perkara yang asas ataupun basic iaitu kontra antara warna latar belakang dan warna font adalah berbeza. Kalaulah latar belakang itu warna terang, maka sudah tentu warna font atau huruf adalah gelap. Maksudnya warna yang sesuai perlu digunakan dan sebenarnya warna latar hitam dan putih perlu dielakkan jika jarak audiens lebih 20 kaki. Dan kalau boleh, 3 hingga 4 warna sahaja digunakan. Ciri-ciri slide atau PowerPoint yang baik. Baik, sebenarnya point, font dan saiz kalau boleh 5 hingga 6 perkataan per baris sahaja itu lebih baik dan 3 hingga 4 poin per slide itu juga adalah satu elemen yang penting. Dan sekurang-kurangnya font itu bersaiz 22. Jenis font standard contohnya Times New Roman, Arial, Tahoma atau Verdana, maksimum hanya 3 jenis font sahaja boleh digunakan secara konsisten. Okey, contohnya tajuk Arial, teks Tahoma, label keterangan atau grafik ataupun carta Georgia. Jadi ada 3 font sahaja yang boleh digunakan secara konsisten dan paling penting elakkan elemen huruf ataupun tulisan berangkai. 4. Satu slide, satu idea. Kalau boleh, audien lebih mudah memahami sekiranya kita letak satu idea untuk satu slide dan point digunakan untuk menyatakan komponen penting. Maksudnya, elakkan ayat-ayat yang terlalu panjang. Kelima, animasi dan transisi boleh digunakan secara sederhana dan animasi dan transisi yang sama ni boleh digunakan secara keseluruhan perbentangan supaya dia nampak konsisten dan kalau boleh pilihlah animasi atau transisi slide yang ringkas agar tidak mengganggu konsentrasi audiens. Grafik atau carta multimedia. Pilih gambar yang tepat untuk menggambarkan situasi. Kalau banyak gambar, itu lebih mudah daripada kita meletakkan banyak elemen perkataan. Kalau ada diagram lagi baik dan pilih kata kunci atau frasa yang sesuai untuk mewakili idea dan kalau ada video, bolehlah letak untuk menjelaskan maklumat dan pastikan ianya menarik dan tidak melebihi durasi masa yang ditetapkan. Etika dan etiket. Baik, etika dan etiket dalam pengucapan awam ini kita lihat apa perbezaannya. Kalau etika dia adalah berkaitan dengan betul atau salah perlakuan manusia. Manakala kalau etiket ialah melakukan sesuatu dengan betul kena pada masa dan tempatnya. Etika, dia mementingkan kejujuran dalam menyampaikan maklumat. Maksudnya kita tidak bersifat mereka-reka maklumat tersebut. Kedua, tidak menyimpan maklumat untuk kepentingan diri sendiri. Hendaklah telus dalam menyampaikan maklumat. Dan paling penting, kita perlu mengutamakan ketepatan fakta. Kalau etiket pula dia adalah daripada aspek menjaga masa dalam berucap dan juga mengawal tingkah laku dan penampilan diri ketika berucap.
Contoh situasi melibatkan etika. Kes. Bayangkan berlaku kes gempa bumi dan tsunami raksasa di sebuah kawasan yang menyebabkan kebocoran loji nuklear. Paras radiasi yang tinggi mewujudkan pencemaran nuklear sehingga mengundang kebimbangan orang ramai. Walau bagaimanapun, jurucakap kes dan pengurusan risiko melaporkan bahawa situasi adalah terkawal. Hakikatnya, ramai yang meninggal dunia atau mengalami cacat kekal kesan daripada kebocoran tersebut. Huraian. Tindakan jurucakap ini adalah tidak telus dan salah dan jelas tidak beretika kerana menyembunyikan fakta sebenar dan tidak memberitahu maklumat tepat. Keadaan ini jelas melanggar etika. Contoh situasi melibatkan etiket. Bayangkan terdapat sebuah majlis yang diadakan untuk meraihkan pencapaian para peserta dalam sebuah acara. Kod pakaian bagi majlis tersebut ialah pakaian Melayu tradisional bersesuaian dengan tema majlis. Para jemputan juga dijemput untuk memeriahkan acara dan seorang pengucap utama dijemput untuk menyampaikan ucapan. Walau bagaimanapun, pengucap utama itu hadir dengan berpakaian rasmi seperti baju kemeja, berkot, bertali leher dan berseluar slack sahaja. Berbanding dengan hadirin lain yang segak berpakaian tradisional Melayu. Huraian. Tindakan pengucap utama ini tidak mengikut kod etiket pakaian yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, pelanggaran ini tidak mencecaskan majlis. Maka jelaslah melibatkan aspek beza antara etika dan etiket pengucapan awam. Etiket tidak seberat etika. Pun begitu, kesan negatif akan timbul jika kita tidak mengamalkan etika dan juga etiket. Pelanggaran etika menyebabkan integriti individu akan terjejas dan boleh memberi kesan dalam jangka masa yang panjang. Pelanggaran etiket akan memberi kesan terhadap imej individu tersebut. Kesimpulannya, pengucapan awam dalam aspek pembentangan adalah penting dan perlu dikuasai oleh semua individu. Pembentangan yang baik memberi kesan positif terhadap pengembangan ilmu dan pembentangan perlu dilakukan selari dengan etika dan etiket agar penyebaran ilmu sentiasa berkembang. Sekian. Terima kasih.